nombor 1. Antara berikut bentuk muka bumi yang manakah yang terdapat di Malaysia? Nombor 1, apa jawapannya? Cikgu. Ya, betul. Soalan senang kan? Kalau masuk exam ni terus dapat markah, free marks lah ni. Tanah paman dan juga tanah tinggi, padang rumput mana ada? Memanglah ada padang rumput, tapi bukan bentuk muka bumi, gunung berapi dan tentu tak ada. Jawapan dia adalah A. Okay, next. Apakah bentuk muka bumi yang berkaitan dengan maklumat berikut? Ketinggian kurang 180 meter. Kalau kurang tu dah tahu-tahulah. Terdapat di lembangan sungai, dataran, delta dan juga pantai. Mana? Tanah paman. Betul. Nampak ni, dataran delta tu terus kita tahu itu adalah tanah pamah. C. Okey, nombor 3. Sistem saliran di Malaysia terdiri daripada Cikgu, sungai dan tasik. Sungai dan tasik. Glacier tu apa? Yang air panas yang terkeluar tu glacier. Muka surat 54, Syami. Okey, muka surat 54 ya. Betul. Okey, so muka surat 4. Nombor 4, Malaysia dikelilingi laut cetek dengan kedalaman kira-kira 180 meter yang terletak atas pentas benua. Apakah nama laut cetek tersebut? Pentas Sunda. Betul. Ingat kita berada di pentas Sunda. B jawapan dia. Okey, banjaran gunung di Malaysia terbentuk akibat proses Lipatan. Betul, lipatan. Lipatan. Bukan pereputan, takkanlah mereput kan? Bukan letusan sebab kita tak ada gunung berapi. Dan juga bukan timbunan. Takkan nak timbun-timbun tanah tu. Bukan. So ia adalah lipatan. Okey, berdasarkan peta 1, di manakah terletaknya gunung tertinggi di Malaysia? Di Malaysia kat mana? A, B, C atau D? D? Malaysia. Ball atau donkey? Donkey. Gunung Kinabalu. Yang B tu gunung apa tu? Yang B tu adalah di kawasan Pahang, mungkin Gunung Tahan tu di semenanjung Malaysia. Kalau kat Malaysia kota Kinabalu, Gunung Kinabalu. Okey, nombor 7, di manakah lokasi letaknya Gunung Tahan dalam peta tersebut? G2. G2 tu baru betul. Iaitu Gunung Tahan, gunung yang tertinggi di semenanjung Malaysia. Nombor 8, banjaran yang menjadi tulang belakang bagi semenanjung Malaysia ialah Banjaran Titiwangsa kan? Memang semua orang tahu banjaran Titiwangsa lah. Mana pula Banjaran Titiwangsa. Highlight hilang. Oh ni, banjaran Titiwangsa D. Apakah dataran yang berkaitan dengan maklumat di bawah? Dataran yang luas, penting dengan tanaman, nanas, lada hitam dan padi. Apa tu? Dataran pantai barat Sarawak. Ya, betul. Area kawasan Sungai Rajang tu ya. Tepat sekali. Okey, next nombor 10. Apakah bentuk muka bumi yang terhasil selepas bumbung gerbang laut runtuh? Kita baru belajar kan. Apa yang terhasil? Batu tunggul. Tepat sekali. Batu tunggul. Hilang gerbang, tinggal batu tunggul. Kim Beijing, Sophie Lim. Kelas ini ke? Kelas ni ke? Kim Beijing dengan Sophie ataupun Sophie? Ya. Alright, thank you. Okay. Nombor 11. Antara berikut bentuk muka bumi yang manakah terdapat di kawasan pinggir laut? Mana satu? Kursi. Ya, betul. Tanjung Dan Batu Tunggul. dan tentu yang tu ada kat kawasan pinggir laut. Sungai kat sungai lah. Dataran aluvium pun di area kawasan Tanah Pamah. Okey, so jawapan dia adalah C.
Okey, nombor 12. Antara berikut yang manakah kepentingan kawasan tanah tinggi di Malaysia? Pelancongan dan reaksi pertanian hawa sederhana. Betul. Pelancongan dan rekreasi dan juga pertanian hawa sederhana. Contohnya dekat tu lah, Cameron Highland. Antara contoh yang paling glamour. Jawapannya adalah D. Okey, nombor 13. Antara sungai berkaitan dengan maklumat di bawah sempadan antarabangsa. Hint dia kat sini. Apa dia? Sungai apa? Sungai Golok. Betul. Sungai Sungai Golok. Golok antara Kelantan dan juga Thailand. Ingat yang tu. Next, 14. Apakah persamaan kepentingan bagi kedua-dua bentuk muka bumi berikut? Ada saliran dan juga tanah tinggi. Apa dia? Jana kuasa. Jana kuasa hidroelektrik. Very good. Betul. Yelah perikanan. Mana ada kat tanah tinggi ada perikanan, pelabuhan di tepi pinggir laut, pelumbungan pun di kawasan pesisir pantai. So yang paling tepat adalah jana kuasa hidroelektrik. Okey, apakah persamaan aktiviti yang dijalankan di lokasi berikut? Cameron Highland dan juga Kundasang, kawasan tempat sejuk ni. Apa benda yang sama? Pertanian hawa sederhana. Betul. Pertanian hawa sederhana. Okey, nombor 16. Antara berikut pasangan manakah betul berkaitan dengan kepentingan tanah pamah? Trinetra jawab D. Okey, jom kita tengok apa dia? D. Okay, mari kita tengok satu-satu. Dataran Kedah Perlis. Ini tempat apa? Tanaman? Padi sepatutnya kan. Dataran Kelantan? Pun padi. Delta Rajang? Betul. Untuk aktiviti pertanian dia bagi tausiah macam tu. Dataran Pantai Barat Sabah, dataran yang sempit dan terputus-putus sesuai untuk perindustrian. So jawapan dia adalah D. Okey. Habis sudah muka surat 55. Yang ni dah? Macam belum? Cikgu yang ni tak buat cikgu. Belum cikgu. Saya tak suruh buat lagi Okey, tanda. Buat Kita dah belajar kan. Okey, muka surat 60 bab 7. Muka surat 60 bab 7. Okey, ramai baru Buku masuk. teks cikgu. Apa dia? Bab 7 tak, muka OMG, muka surat 60. Surat 60. Kenapa saya buat sampai 62 je? Aduh. 60 dah kan? 60, 61 dah? Dah cikgu. Belum bincang cikgu. Belum bincang pula. Mana dah saya letak ni? Sekejap saya cari Surat 60, 56. Tak ada juga kat sini. Ni bab 7 tadi tak ada. Kita tengok bab 8. Terselit kat sini. Tak ada lah. Mana saya letak? Ni apa? Mencari. Tak ada lah. Okay, tak apalah. Saya cari dekat sini sekejap. Harap sabar ya. Dokumen geografi ini bab 7. Okay, nice ada. Tapi dah ada jawapan. Okay, tak apalah, saya sorokkan. Sekejap, saya share surat lain, start presenting, kita share Windows, Microsoft Words. Cikgu Okay, ya? aktiviti ke? Apa? Apa dia? Apa soalannya? Tak ada soalan. Okay, siapa ni? Okay. Muka surat 60.
Namakan pandan darat fizikal yang wujud di setiap peringkat sungai dalam dalam jadual di bawah. Okey. Korang nampak apa? Nampak tak? Nampak jawapan cikgu. Nampak jawapan. Okey, saya sorotkan. Tertunjuk pula jawapannya. Okey, peringkat hulu. Jom kita tengok peringkat hulu dahulu. Okey, apa dia? Lurah berbentuk V. Yes, lurah berbentuk V. Betul. Okey, kalau hulu V, berbentuk V. Yang kedua, B tu apa? Berbatu-batu. Jeram. Betul. Yang C dia macam ada bulatan-bulatan tu, itu adalah lubang periuk. Betul. Dan yang terakhir sekali, tempat yang kita suka piknik kat sini, apa dia? Air terjun. Betul. Hafal bentuk muka bumi macam tu, kena hafal. Biasa keluar dalam exam ni. Okey. Peringkat tengah. Tadi lurah berbentuk V, ini lurah berbentuk U. Yes, betul. U. Okey. Kemudian ada bukit-bukit. Sungai lalu ikut bukit tu, apa dia? Susuh bukit berpancar. Yes, very good. Susuh bukit berpancar. Dan yang terakhir sekali, bukan yang terakhir, yang C, ada kona-kona macam ni kita panggil likuan sungai. Okey, next kita nampak ini tebing. So nama ia adalah Tebing tinggi sungai. tebing tinggi sungai. Bagus. Itu di peringkat tengah. Okey, sekarang peringkat hilir. Okey, tadi kalau hulu V, tengah U, kalau hilir lurah berbentuk apa? U yang lebar. U juga. Tapi dia U yang lebar. Kamu tengoklah. Lebar sikit daripada peringkat tengah kan. So kita panggil U yang lebar. Peringkat lurah berbentuk U yang lebar. Okey, yang ni macam tapak kuda. Kita panggil ia sebagai tasik ladang. Tasik ladang. Sekejap lagi nak habis dah. Okey, Mama order. Mama order sekarang. Okey. Okey, tasik ladang. Dah boleh. Sibuk je dia. Okey. Kakak ambil nanti. Okey, next. Yang ni di kawasan hilir sungai, dia nak air sungai dan nak mengalir ke laut. Ini adalah delta. Betul. Yang akhir sekali di Tertambak. tertambak. Betul. Okey. Next. Okay, next kita nak tengok sungai dan tasik utama di Malaysia. Yang ni pun kau boleh hafal lah kedudukan tasik-tasik dan sungai di Malaysia. Nampak tu? Okey, namakan sungai dan tasik dalam peta Malaysia. S1 apa dia? Sungai Bernam. Betul. Sungai Bernam ingat tak apa dia punya tu? Sungai Bernam. Special dia. Ya, sempadan. Good. Sempadan negeri antara negeri Perak dan juga Selangor. Ingat tu ya. Okay, next S2. Mana S2? Cikgu, sebenarnya dekat sana ada 2 S1. Betul lah. Tak ada S2. Okay. Yang Sungai Bernam tu dah betul, yang tengah-tengah ni. Okay, yang ini jadikan ia sebagai S2. Yang S2 tu apa? Sungai Pahang. Ya, betul. Sungai Pahang. Yang tu tukar kepada S2 lah. Ni S1 yang ni. Tukar kepada S2. Okay, itu Sungai Pahang. Okay, S3 kat bawah ni antara Johor dengan Pahang, Sungai Endau. Endau. Yes. Itu juga menjadi sempadan antara negeri Pahang dan juga Johor. Ingat.
Okey, S4. Mana S4 di Sarawak? Sungai apakah itu? Sungai Raja. Sungai Rajang, sungai yang terpanjang di Malaysia. Kena ingat juga info yang tu. S5 terletak di Sarawak juga. Sungai apa? Sungai Baram. Yes, Sungai Baram. Dan yang terakhir sekali, S6 terletak di Sabah. Sungai Kinabatangan. Sungai Kinabatangan. Very good. Betul tanda dengan pen merah. Okey. Next, kita nak tengok tasik T1 yang berada di Terengganu. Tasik apakah itu? Betul. T2, tasik yang berada di Pahang. Tasik Sini. T3 pun di Pahang. Tasik Berah. T4 ada kat mana tu? Di Sarawak. Tasik apakah itu? Logan Bunut. Yang tu je tasik dia tak tulis tasik. Dia panggil Logan Bunut. Okay. Next, muka surat 62. Lama ni macam mana saya nak tutup ya? Ke ada dekat sini kejap. Ada, saya share yang lain. Stop sharing, share window, bab ucu. Okay. Share. Okay, betul yang ni? Betul. Surat 62 pula Jana kuasa hidroelektrik ni tak jelas sangat lah. Ya, tengah tunggu sampai. Sabar Tengah tunggu sampai. Okay. Highlight pula dia bagi. Okay, jana kuasa hidroelektrik dapat dibina ni kawasan mana ni? Dapat dibina kerana, sebab apa dapat dibina? Kerana apa? Sungai dan tasik. Yes, sungai dan tasik yang beraliran apa? Deras. Deras. Betul, kalau tak deras tak boleh buat hidroelektrik ni kerana mempunyai takungan apa? Air yang banyak. Hidro kan air. Air yang banyak. Contohnya kat mana? Kat Perak ni apa? Perak dan Empangan Kenyir di Terengganu. Betul, Empangan. Kalau kat Perak ni Kenering. Kalau di Terengganu Empangan Kenyir. Empangan Kenyir. Kat mana? Kat tasik Terengganu tu lah. Kat situ kan banyak air. Air sungai dia pula, air dia pula beraliran deras. So boleh buat empangan di situ. Okey, nombor 2, sumber pengairan. Air sungai menjadi sumber kegunaan pertanian seperti apa? Penanaman apa? Penanaman padi. Betul, penanaman padi. Contohnya kat mana? Sungai Muda di Kedah. Betul. Sungai Muda. Ingat yang tu. Untuk pertanian, pengairan penanaman padi, Sungai Muda di Kedah. Okey, untuk kegunaan domestik. Sungai lain yang membekalkan sumber air untuk kegunaan domestik adalah sungai apa? Sungai Pahang, Sungai Rajang dan Sungai Kinabatangan. Betul, ketiga-tiganya pun betul. Ada buat jawapan lain? Ada, Sungai Rajang. Kebanyakan sungai menjadi kegunaan domestik lah di sesebuah negeri. Tasik boleh dijadikan sumber kegunaan harian seperti penyaluran air dari tasik ke rumah. Betul, guna air tasik juga, penyaluran air tasik ke rumah. Contohnya tasik apa dia guna ni yang buat macam ni? Tasik Berah di Pahang. Yes, Tasik Berah di Pahang. Okey, Ira. Okey, nombor 4. Kejaplah tunggu. Astagfirullahaladzim, sekejap Kejap nanti saya datang balik. Kejaplah, Mama nak tengok sampai ni. Ya, ini bangun sekejap. Mana ada makan.
Adik aku cari kat sini. Kenapa? Kau mana? Kau keluar sekarang? Jangan lagi mana tengok on dia dah. Okay, next adalah sempadan semula jadi. Okay, dia cakap kejap lagi sampai. Okay, sempadan semula jadi. Sungai berfungsi sebagai sempadan bagi negeri-negeri dan juga sempadan antarabangsa. Contohnya kat mana? Sungai Bernam. Mana saya punya pen saya dah hilang. Okay, ni. Sungai Bernam. Macam dia makan aiskrim tak? Sempadan antara negeri mana tadi saya bagi tahu? Negeri Perak dan Selangor. Yes, Perak dan Selangor. Selangor. Okey, sungai juga berfungsi sebagai sempadan antarabangsa. Contoh kat mana? Tadi dah bagi tahu. Sungai Golo. Sungai Golo. Betul. Sungai Golo. You dia hilang. Sempadan antarabangsa di mana? Antara Malaysia dan Thailand. Yes, Malaysia dan Thailand. Dia dekat rantau panjang Thailand. Okey. Nombor 5. Apa ni? Dia cakap pasal sungai dan tasik membekalkan sumber protein. So, kepentingan dia adalah sumber protein. Ikan-ikan tu semua adalah sumber protein. Sungai dan tasik membekalkan sumber protein seperti ikan air tawar. Contohnya sungai apa? Sungai Beruas di Perak dan Mana kena sungai pun sama. Beruas kat Perak. Sungai apa tadi korang cakap? Sungai Pahang di Pahang. Sungai Tahan pun boleh. Lagi ada lain? Cikgu, saya tulis Sungai Kinabatangan di Sabah. Boleh? Sebab memang kebanyakan sungai, memang semua sungai lah mesti ada ikan kan? Okay. Next, nombor 6. Untuk apa ni? Pengangkutan dan perhubungan. Pengangkutan dan sekejap ada orang ngamuk. Sekejap. Okey, pengangkutan dan perhubungan. Faham tak tulisan? Benar nak tulis kat sini. Okey, sungai berfungsi sebagai apa? Pengangkutan dan perhubungan. Pengangkutan dan perhubungan lah. Cikgu 6 tu tadi apa? 6. 6 pengangkutan dan perhubungan. Buruk sangat tulisan, tak dapat tu Menghubungkan kawasan pedalaman dengan kawasan bandar. Contohnya kat mana? Sungai Rajang di Sarawak. Betul, Sungai Rajang kat Sarawak. Ada bagi jawapan lain? Kalau yang bagi jawapan di Sungai Kinabatangan pun betul. Sungai Kinabatangan di Sabah pun betul. Okey, nombor 7. Rekreasi dan pelancongan. Sungai berfungsi sebagai kawasan rekreasi dan pelancongan. Contohnya kat mana? Sungai paling Melaka dengan aktiviti river cruise. Yes, Sungai Melaka. Siapa pergi Melaka biasanya mesti pergi naik lah river cruise ni. River cruise. Okay, saya kena betul. Pusing-pusing bandar Melaka. Ikut sungai tu, naik river cruise. Dengan aktiviti river cruise, naik cruise dekat situ. Okay, dah habis apa? Dah habis COVID nanti boleh ajak parents pergi bercuti kat sana ya. Okay, next. Banding bezakan kepentingan kedua-dua sungai dalam peta minda di bawah. Okay, sekejap Okay, bagi yang belum isi kehadiran dulu. Saya check lagi sekali. Okay. Kejap. Mana nak order? Sekejap Kamu pastikan yang duduk kat tengah-tengah CDE tu mempunyai persamaan antara Sungai Muda Kedah dan juga Sungai Rajang. Sekejap, mana ni? Okey, untuk yang Sungai Muda Kedah. Apakah yang pertama, yang A tu? sempadan negeri. Sempadan Semula jadi. Bolehlah sempadan negeri ataupun sempadan semula jadi.
Okey. Yang kedua. Cikgu sempadan cikgu mengawal banjir. Pun betul. Betul. Sungai Muda juga untuk mengawal banjir. Betul. Okey, C apa dia? Bersamaan antara Sungai Muda dengan Sungai Rajang. Sumber air untuk pertanian. Betul, sumber air. Sumber air untuk pertanian. Okey. Seterusnya yang di sumber apa? Sumber protein. Yes, betul. Sumber protein. Mana tadi? Dah hilang dah. Sumber Protein. betul. Itu ikan tu lah. Itulah sumber proteinnya. Sumber apa lagi? Sumber air untuk kegunaan domestik. Sumber air untuk kegunaan domestik. Okey, next kita dah tengok kelebihan Sungai Rajang sahaja. F tu apa? Untuk apa? Pengangkutan dan perhubungan. Pengangkutan dan perhubungan. Sebab apa? Kat Sungai Muda ni dia tak jadi pengangkutan dan perhubungan. Sebab tu dia belah ni lah. Belah Sungai Rajang sahaja. Okey, G apa dia? Rekreasi dan pelancongan. Betul, pelancongan dan boleh. Rekreasi. Okey. Selesai. Ini. Okey, ada soalan setakat ni? Okey, ada yang tanya saya berkaitan dengan muka surat 63 tu. Okey, cara nak buat dia, ini saya nak check. Kalau nak untuk mendapatkan TP6 kamu boleh buat. Saya galakkan kamu buat lah. Okey, so macam mana nak buat? Jangan tengok pilih satu kawasan sungai atau tasik di sekitar tempat tinggal anda. Cadangkan potensi lokasi pilihan anda. Persembahkan hasil cadangan anda mengikut kreativiti masing-masing dengan menggunakan pelbagai media. So contohnya, kat sini tak ada tasik kan? Kamu boleh pilihlah mana-mana tasik di Malaysia ni. Boleh Google tengok mana-mana tasik lah. Tak kisah tasik mana. Bagi tahu tempat dia di mana. Kemudian latar belakang tempat dia nanti macam ni lah, nak senang cerita. Saya snapkan contoh dia dan saya letakkan di Google Classroom. Boleh? Boleh. Nanti ramai join. Sebab saya rasa ramai lagi yang belum join. Okey, ada soalan tak setakat ni? Ada cikgu. Soalan 24 kita dah buat belum? Dah. Dah Okey, jom kita bincang. Tak ada cikgu. Tak ada? Tak ada ke dah? Dah kan? Okey. Okey, nombor 1. Apakah pandangan darat fizikal yang terbentuk di bahagian hulu sungai? C. Jeram dan air terjun. C. Jeram dan air terjun. Betul. 2 dan 3 iaitu C jawapan dia. Okey, yang ni di peringkat manakah bentuk muka bumi dalam rajah 1 terbentuk? Yang ni lubang periuk. So terbentuk di peringkat mana? Hulu sungai. Betul. Okey, nombor 3, apakah bentuk muka bumi yang ditunjukkan dalam rajah di atas? Rajah 1. Sudah bagi tahu tadi kan, lubang periuk. Nombor 4, apakah proses, ni delta kan? Dia bagi tahu ni delta. Okey, apakah proses fizikal yang terlibat membentuk bentuk muka bumi tersebut? Pemendapan. Sebab di hilir sungai berlaku pengangkutan. Kenapa saya kata situ? Pemendapan. Kenapa dia tak nak kejap? So C jawapan dia, pemendapan. Okey, nombor 5, maklumat berikut berkaitan dengan aliran di peringkat mana? Hulu. Hulu.
Betul. Nombor 6, apakah ciri fizikal Q? Tertambah. Tertambah. Tadi dah belajar, tadi dah buat kan. Nombor 7, Sungai X merupakan sungai yang terpanjang di Malaysia. Apakah Sungai X? Sungai Raja. Raja. Kalau bahan di semenanjung Malaysia ingat yang tu. Nombor 8, antara berikut yang manakah tasik buatan manusia? Yang ni pun kena ingat juga ni. Tasik Kenyir dan Tasik Tiwangsa. Betul, tasik Kenyir Tasik dan juga tasik Titiwangsa. C. Antara berikut yang manakah punca aliran sungai Endau? Banjaran Tahai. Banjaran Tahai. Betul, di Pahang. Okey, nombor 10. Pasangan yang manakah benar tentang kawasan bertanda X dan juga Y? Tasik Kenyir, Tasik Beras. Yes, betul. Tasik Kenyir, Tasik Beras. Okey, nombor 11. Antara berikut sungai manakah yang berfungsi sebagai sempadan antara bangsa? Olah senangnya soalan ni. Apa dia? Sungai Golok. Betul. Nombor 12. Tasik manakah yang berkaitan dengan aktiviti penjanaan kuasa hidroelektrik? Tasik Cenderuh. Yes, satunya tasik adalah Tasik Cenderuh. Nombor 13. Antara berikut pernyataan yang manakah benar tentang sungai dan tasik di Malaysia? Yang mana? 1 dan 2. Okey, Sungai Muda, kegiatan pertanian, yes. Tadi kita dah tengok. Yang nombor 2, sungai merupakan sumber jana kuasa hidroelektrik yang penting di Malaysia. Betul, 2 ini, 1 dan 2. Allah, ke mana hala. Okey, buku surat nombor 14. Apakah aktiviti pelancongan dan rekreasi yang terlibat di Sungai Malaysia? Meredah Jeram dan River Cruise. Meredah jeram maksudnya water rafting tu lah. Meredah jeram dan juga river cruise. Mana ada hoki air, pesta air pun tak ada kat sini. Nombor 13. Nombor 13A. Apa tu? Okey, nombor 15. Mengapakah sungai menjadi nadi pengangkutan utama di Sabah dan Sarawak? Sebab apa? 3 dan 4. Yes. Meningkatkan darjah ketersampaian sebab tak ada jalan raya kan, so guna sungai dan angkut kayu balak 3 dan 4B. Okey, dan akhir sekali, mengapakah empangan jana kuasa hidroelektrik berpotensi dibina di peringkat hulu sungai? 3 dan 4. Okey, aliran deras. Yes, betul. Aliran deras dan kawasan terpencil mengurangkan risiko kepada penduduk sekitar. Betul. Kalau empangan dibina di tengah-tengah bandar, kan kadang tiba-tiba banjir ke, pecah ke empangan tu, kan dah jadi satu hal. Okey, muka surat 66 hingga 67 dah buat belum? Saya dah suruh buat belum? Dah, cikgu. Dah, semua dah. Tak apalah, minggu ni tak ada homework lah. Tapi saya nak kamu hantar bab 6 ini bab 7 ini di Google Classroom dengan cara nanti saya up bab 7, kamu hantar kat situ kat assignment bab 7 tu. Okey? Faham tak? Boleh? Boleh Sebab saya check tak ramai hantar lagi dan tak ramai sangat yang join. Okay, so saya rasa sampai situ saja. Next week kita masuk bab 10. Okay? Next week kita akan masuk bab 10. Ingat hantar tugasan, yes? Apa dia? Okay, saya nak. Ya, apa dia? Bab 8 kan? Apa? Bab 8 apa? Cikgu, selepas ni bab 8 kan cikgu? Bab 8 saya tukar dengan kelas 1 IT dengan 1 IS. Betul, bab 8. Next week bab 8 lah kita belajar. Okay, buka kamera. Saya nak ambil gambar. Okay. Okay, 1, 2. Kejap. Okay, 1, 2, 3. Okay, done. Okay, sampai sini saja. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, apa-apa boleh PM